1:42 pagi. Telefon saya menyala tepat ketika lebuh raya hampir kosong sepenuhnya. Hanya bunyi lampu isyarat kuning berkelip tanpa henti di persimpangan jauh sana. Dan sebuah lori ais yang bergerak perlahan meninggalkan bunyi enjin panjang seperti sesuatu yang enggan berhenti. Walaupun malam sudah terlalu lewat, saya masih ingat mesej itu sangat pendek. Terlalu pendek untuk seseorang seperti Bron Palarai. Dia dah lama tak muncul macam dulu. Hanya itu, tanpa emoji, tanpa penjelasan, dan anehnya, saya terus diam sangat lama sambil memandang mesin pembayaran parkir yang masih berbunyi. Setiap kali palang terbuka untuk kereta lain, keluar satu demi satu. Saya pernah mengenali Bron sebagai lelaki yang masuk ke mana-mana ruang dengan tenaga yang susah dijelaskan. Orang belum nampak, dia pun sudah dengar suara ketawanya dulu. Kru produksi akan mula sibuk bila dia datang. Pengarah jadi lebih tenang. Malah pekerja teknikal yang penat dari pagi boleh tiba-tiba sambung kerja sampai malam. Hanya sebab dia masih berada di set penggambaran. Tetapi, beberapa tahun kebelakangan ini, menurut beberapa orang yang pernah bekerja bersamanya, ada sesuatu pada wajahnya yang berubah perlahan-lahan, bukan tua, bukan juga marah. Cuma, seperti seseorang yang terlalu lama menahan bunyi bising dalam kepala sendiri. Saya pernah terserempak dengannya di sebuah kedai serbaneka dekat stesen minyak sekitar Kuala Lumpur. Bukan acara besar, bukan festival filem, cuma tempat kecil yang lampunya terlalu terang sampai muka orang nampak pucat. Dia berdiri lama depan rak minuman tanpa ambil apa-apa, hanya memandang peti sejuk yang berbunyi halus sepanjang malam. Ketika dia sedar, saya ada di belakang, dia senyum, tetapi senyum itu terasa jauh, seperti seseorang yang sedang cuba mengingat cara lama untuk menjadi dirinya sendiri. Ramai orang mungkin nampak Bron sebagai lelaki yang sentiasa kuat, sentiasa tenang, tetapi menurut beberapa sumber industri hiburan, ada masa-masa tertentu dia mula menjauh daripada keramaian. Datang lambat ke acara, pulang terlalu cepat, dan kadang-kadang duduk sendirian di kawasan belakang set hanya mendengar bunyi kipas besar produksi berpusing tanpa bercakap dengan sesiapa. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam hidupnya dan saya tidak mahu berpura-pura tahu kerana ada perkara yang hanya tinggal dalam diam seseorang. Tetapi saya masih ingat satu malam ketika kami selesai penggambaran lewat pagi, semua orang sibuk ketawa sambil makan nasi goreng di meja plastik tepi jalan. Bunyi sudu berlaga dengan pinggan, motosikal lalu tanpa henti, lagu lama dari radio kedai, makan bermain perlahan, dan Bron hanya duduk memandang skrin telefonnya yang gelap terlalu lama, seolah-olah menunggu sesuatu yang tidak pernah benar-benar datang. Ada orang pernah berkata kepada saya, kadang-kadang orang paling kuat dalam industri ini ialah orang yang paling penat menyembunyikan diri sendiri. Dan saya rasa ayat itu terus tinggal dalam kepala saya. Setiap kali nama Bron muncul semula di media sosial, kerana di depan kamera, dia masih kelihatan seperti Bron Palarai yang semua orang kenal. Tetapi di luar bingkai itu, menurut beberapa kenalan rapat, hidupnya mula bergerak perlahan, seperti lift lama di bangunan usang yang berhenti terlalu lama di setiap tingkat. Dan yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang hilang segalanya, tetapi ketika orang ramai masih nampak dia bersinar. Sedangkan sebenarnya dia sudah lama penat berdiri di bawah cahaya itu. Malam semakin lewat ketika saya memandu pulang. Papan iklan digital terus bertukar gambar setiap beberapa saat. Wajah artis datang dan pergi silih berganti. Beberapa pekerja penghantar makanan masih duduk di tepi jalan sambil melihat telefon masing-masing. Sebuah bas terakhir berhenti sebentar di terminal kecil sebelum bergerak semula. Pintunya tertutup perlahan
Seorang lelaki tua mengangkat kerusi plastik ke dalam kedai yang hampir tutup, dan di hujung lorong berhampiran mesin claw game yang masih menyala, walaupun hampir pukul 2 pagi. Seorang kanak-kanak kecil masih cuba menarik patung yang tidak pernah benar-benar jatuh ke bawah. Saya masih ingat malam pertama saya benar-benar bercakap lama dengan Bron. Bukan di karpet merah, bukan di sidang media, tetapi sekitar jam 3 pagi di belakang sebuah lokasi penggambaran lama yang lampunya separuh sudah dipadam. Generator masih berbunyi kasar di hujung lorong. Beberapa kru tidur di atas kotak peralatan sambil kipas industri berpusing perlahan mengangkat habuk halus di lantai. Waktu itu, semua orang ketawa besar di meja plastik sambil berbual tentang babak yang gagal diambil berkali-kali. Tetapi Bron duduk jauh sedikit daripada kumpulan itu, hanya ditemani secawan mie segera yang sudah kembang terlalu lama. Wapnya hampir hilang, dan teleponnya terbalik di atas meja, seolah-olah dia sengaja tidak mahu melihat apa-apa yang masuk malam itu. Itulah pertama kali saya sedar. Lelaki ini membawa tenaga yang sangat kuat, tetapi anehnya, seperti tenaga seseorang yang sentiasa sedang menahan sesuatu daripada pecah keluar. Dia tidak banyak bercakap. Kalau orang lain cuba memenuhi ruang dengan cerita, Bron lebih banyak mendengar. Kadang-kadang mengangguk perlahan, kadang-kadang senyum tanpa benar-benar melihat wajah orang yang bercakap dengannya. Matanya jarang duduk diam terlalu lama. Sekejap pada lampu jalan, sekejap pada kabel kamera berselirat di lantai, kemudian hilang semula entah ke mana, seolah-olah sebahagian fikirannya sentiasa berada di tempat lain yang tidak dapat dicapai sesiapa. Dan peliknya, walaupun dia berada di tengah ramai orang, saya selalu rasa dia seperti sedang berjalan sendirian di dalam kepalanya sendiri. Beberapa kru lama pernah berkata kepada saya bahawa Bron adalah antara pelakon paling profesional yang pernah mereka jumpa, tetapi ada malam-malam tertentu. Menurut mereka, sesuatu pada dirinya berubah terlalu halus untuk dijelaskan. Saya masih ingat satu babak panjang yang sepatutnya mudah untuknya. Dialog itu bukan berat pun, tetapi malam itu dia tersalah sebut baris yang sama berkali-kali. Bukan sekali, bukan 2 kali, sampai seluruh set tiba-tiba jadi terlalu sunyi. Sebab semua orang tahu, itu bukan kebiasaan Bron. Dia hanya diam, meminta maaf perlahan, kemudian berjalan ke tepi set, sambil memegang skrip yang sudah renyuk di tangan. Saya nampak dia berdiri dekat mesin ais, hanya memandang lampu putih mesin itu tanpa bergerak hampir seminit. Seperti seseorang yang terlupa kenapa dia datang ke situ. Dan selepas itu, dia kembali berlakon seperti tiada apa berlaku. Terlalu tenang, terlalu terkawal, sampai rasa lebih menyakitkan melihatnya begitu. Ada satu lagi perkara kecil yang saya tak pernah lupa. Jaket gelap yang selalu dia bawa ke mana-mana. Walaupun cuaca panas, walaupun penggambaran dibuat tengah hari, jaket itu tetap ada, dilipat di kerusi, diletakkan sebelah monitor, atau kadang-kadang dipeluk diam-diam ketika dia duduk sendirian selepas pengarah menjerit cut. Saya pernah bergurau bertanya, kenapa dia tak pernah tinggal jaket itu? Dia hanya ketawa kecil sambil menjawab, entahlah, dah, biasa. Tetapi selepas bertahun-tahun, jawapan itu terasa jauh lebih berat daripada bunyinya malam itu. Dan ada satu malam yang sampai sekarang masih bermain dalam kepala saya. Telefon Bron berbunyi berkali-kali ketika kami sedang tunggu set ditukar. Skrin telefonnya menyala. Nama seseorang muncul. Kemudian hilang. Muncul lagi. Hilang lagi. Tetapi dia langsung tidak sentuh telefon itu. Hanya duduk di tangga belakang bangunan sambil mendengar bunyi kereta, lalu di jalan utama, sampai akhirnya, skrin itu gelap sendiri.
Menurut beberapa orang yang rapat dengannya, tempoh itu memang seperti masa di mana hidupnya mula bergerak sedikit tersasar daripada ritma asal. Bukan sesuatu yang meletup tiba-tiba, tetapi perlahan, senyap, seperti papan tanda neon rosa yang mula berkelip sebelum padam sepenuhnya. Dan yang paling menakutkan tentang perubahan seperti itu ialah kadang-kadang tiada siapa benar-benar sedar bila semuanya bermula. Kerana dunia tetap bergerak seperti biasa. Kru masih bergelak ketawa. Pengarah masih menjerit, memberi arahan. Lori catering masih datang menghantar makanan lewat malam. Dan di luar studio, sebuah kedai dobi, layan diri masih dipenuhi bunyi mesin, berpusing tanpa henti. Pakaian orang lain terus berpusing di balik kaca bulat yang bercahaya, satu demi satu, tanpa pernah benar-benar berhenti. Orang ramai selalu melihat Bron Palarai seperti seseorang yang tidak mungkin tenggelam. Setiap kali namanya muncul di poster filem, media sosial mula penuh dengan potongan video. Wartawan hiburan berebut, mahu dapatkan komen. Lampu kamera menyala, bertalu-talu di hadapan pentas tayangan perdana. Suara MC bergema, memanggil namanya berkali-kali. Dan setiap kali dia melangkah keluar dari kereta, akan ada bunyi jeritan kecil daripada peminat yang menunggu berjam-jam di belakang penghadang besi. Dari luar, semuanya nampak seperti kehidupan yang sempurna, terlalu terang, terlalu hidup, terlalu penuh dengan manusia yang mahu mendekatinya. Tetapi saya rasa ramai tidak pernah nampak apa yang berlaku beberapa minit selepas semua lampu itu dipadam. Kerana setiap kali acara tamat, Bron hampir selalu menjadi orang pertama yang hilang dari ruang itu. Tidak banyak bergambar, tidak lama berbual. Kadang-kadang baru beberapa wartawan mahu bertanya soalan tambahan. Dia sudah berjalan laju menuju pintu. Belakang bangunan, pengawal keselamatan terpaksa mengejar sambil membuka laluan. Dan anehnya, semakin namanya besar, semakin dia kelihatan mahu mengecilkan dirinya sendiri daripada dunia luar. Saya pernah duduk bersamanya di dalam kereta selepas satu malam tayangan perdana yang sangat bising di tengah Kuala Lumpur. Di luar, peminat masih mengetuk cermin kereta sambil memanggil namanya. Lampu flash masih menyambar. Tidak berhenti, tetapi sebaik pintu kereta tertutup, semuanya berubah terlalu cepat. Hanya tinggal bunyi penghawa dingin kereta yang berjalan perlahan, lampu papan pemuka yang malap, dan skrin telefonnya yang menyala sekejap. Kemudian padam semula tanpa dibalas. Bron hanya duduk di tempat duduk belakang, sambil membuka butang lengan bajunya perlahan-lahan, diam sangat lama, seolah-olah lelaki yang baru beberapa minit tadi tersenyum di depan kamera itu sudah hilang. Entah ke mana. Saya masih ingat, saya cuba bergurau tentang acara malam itu, tentang seorang peminat yang terlalu gementar sampai terjatuhkan telefon sendiri ketika mahu bergambar dengannya. Bron ketawa kecil, tetapi selepas itu dia kembali diam, memandang keluar ke arah deretan kedai serbaneka yang masih terang walaupun hampir tengah malam. Dan ketika lampu merah berhenti agak lama di satu persimpangan, saya sempat nampak pantulan wajahnya pada tingkap kereta. Penat, yang cuba disembunyikan terlalu lama, kadang-kadang memang akan muncul juga dalam pantulan seperti itu. Menurut beberapa orang dalam industri, tempoh itu memang waktu di mana Bron semakin jarang hadir ke majlis sosial, semakin kurang muncul di sesi selepas tayangan. Malah ada yang berkata dia sering memilih duduk sendirian di sudut paling hujung walaupun seluruh dewan penuh dengan orang yang mengenalinya. Tetapi di internet, cerita yang muncul tetap sama. Gambar karpet merah, pakaian mahal, tepukan gemuruh. Orang hanya nampak cahaya pada permukaan.
Sedangkan mungkin tiada siapa benar-benar bertanya bagaimana rasanya menjadi seseorang yang sentiasa perlu kelihatan baik-baik saja di bawah lampu yang tidak pernah berhenti menyala. Dan perkara paling pelik tentang dunia hiburan ialah semakin seseorang disanjung, semakin sukar orang percaya dia juga boleh letih, boleh hilang arah, boleh rasa kosong walaupun berada di tengah ribuan manusia. Saya pernah lihat Bront berdiri di belakang pentas selepas satu acara besar. Semua orang sibuk mengambil gambar kenangan, kru membuka kabel, muzik penutup masih berdentum dari speaker besar, tetapi dia hanya berdiri dekat pintu kecemasan sambil memegang telefon yang tidak lagi berbunyi. Matanya melihat keluar ke lorong belakang. Bangunan tempat lori catering sedang mengangkat kotak-kotak plastik ke dalam van. Bunyi troli besi berlaga dengan lantai simen bergema perlahan. Dan untuk beberapa saat, dia nampak seperti seseorang yang langsung tidak berada di tempat itu. Seolah-olah tubuhnya masih berdiri di tengah dunia hiburan, tetapi sebahagian dirinya sudah lama berjalan jauh ke tempat lain yang tidak diketahui sesiapa. Dan mungkin itulah soalan yang paling susah dijawab sampai hari ini. Bagaimana seorang lelaki yang kelihatan memiliki segalanya di depan mata orang ramai boleh perlahan-lahan kelihatan seperti seseorang yang sedang kehilangan sesuatu sedikit demi sedikit. Sementara di luar bangunan, lampu papan iklan terus bertukar warna tanpa henti. Motosikal penghantar makanan masih berhenti mengambil pesanan terakhir malam itu dan sebuah mesin tiket parkir di tingkat bawah terus berbunyi setiap kali palang terbuka untuk kereta lain keluar meninggalkan bangunan satu demi satu. Tanpa ada sesiapa benar-benar menoleh ke belakang. Saya rasa tempoh paling sunyi dalam hidup seseorang bukan ketika dia benar-benar hilang, tetapi ketika dia masih ada. Cuma, semakin susah dicapai sedikit demi sedikit. Dan itulah yang mula saya rasa tentang Bront selepas beberapa tahun berlalu. Mula-mula sangat kecil, hampir tak nampak. Mesej dibalas lambat sedikit. Panggilan telefon dipulangkan beberapa hari kemudian. Kemudian tempoh antara kemunculannya semakin panjang. Orang dalam industri mula tertanya-tanya kenapa dia jarang muncul di set, walaupun namanya masih disebut dalam banyak perbincangan projek besar. Tetapi semua orang terlalu berhati-hati untuk bertanya lebih jauh. Mungkin sebab Bront sendiri masih muncul sesekali dengan wajah tenang seperti biasa, cuma ada sesuatu pada ritma dirinya yang sudah tidak sama. Menurut beberapa orang yang pernah berada dekat dengannya waktu itu, dia semakin kerap datang terlalu awal ke lokasi. Tetapi duduk lama di dalam kereta sebelum turun. Enjin dimatikan. Lampu dalam kabin gelap. Namun, dia masih berada di situ hampir 20 menit tanpa bergerak. Seolah-olah sedang mengumpulkan tenaga untuk membuka pintu dan kembali menjadi Bront Palarai yang dikenali semua orang. Saya pernah melihat sendiri perkara itu sekali. Pagi masih terlalu awal. Kabus asap bandar belum hilang sepenuhnya. Kru penggambaran sibuk menolak rak pakaian dan kabel kamera di hadapan bangunan. Semua orang sudah masuk ke dalam, tetapi kereta Bront masih diam di tempat parkir. Saya nampak siluetnya di balik. Cermin gelap. Kepala sedikit tunduk. Telepon di tangan menyala beberapa kali, kemudian gelap semula. Tetapi dia langsung tidak membukanya. Hanya duduk diam sambil penghawa dingin kereta mengeluarkan bunyi halus yang berulang-ulang. Dan anehnya, saya tidak jadi mengetuk tingkap kereta waktu itu, kerana ada saat tertentu dalam hidup seseorang yang terasa terlalu pribadi. Walaupun kita berdiri hanya beberapa langkah darinya, semakin lama, semakin ramai mula menyedari perubahan kecil itu ketika berbual. Bront kadang-kadang berhenti di tengah hayat. Bukan lupa perkataan, tetapi seperti fikirannya tiba-tiba berjalan jauh
sebelum sempat menghabiskan apa yang mahu dikatakan. Kemudian dia akan senyum kecil, meminta maaf perlahan, dan menyambung semula seolah-olah tiada apa berlaku. Tetapi orang yang mengenalinya lama akan sedar ada keletihan yang tidak pernah wujud pada dirinya dahulu. Saya masih ingat satu petang, selepas sesi latihan dialog, kami duduk di sebuah kafe kecil berhampiran. Studio, mesin pengisar kopi berbunyi kuat tanpa henti. Pekerja kedai sibuk memanggil nombor pesanan, dan hujan renyai di luar langsung tidak menarik perhatian sesiapa kerana semua orang terlalu sibuk melihat telefon masing-masing. Kopi Brond diletakkan di atas meja hampir sejam. Wap panasnya hilang perlahan-lahan sampai permukaan kopi itu jadi gelap dan sejuk sepenuhnya. Tetapi dia langsung tidak menyentuhnya. Hanya memegang cawan itu dengan kedua-dua tangan sambil memandang orang lalu lalang. Di luar kedai, telefon di sebelahnya bergetar beberapa kali. Nama seseorang muncul, hilang, muncul lagi. Namun dia hanya membiarkannya begitu. Menurut beberapa sumber yang rapat dengannya, waktu itu memang ramai dalam industri mula berfikir Brond sedang melalui sesuatu yang sukar dijelaskan. Bukan skandal besar, bukan sesuatu yang boleh ditulis dalam tajuk berita sensasi, cuma perubahan perlahan yang membuatkan orang di sekeliling mula rasa kehilangan dirinya, walaupun dia masih berdiri di depan. Mereka dan perkara paling menyakitkan tentang perubahan seperti itu ialah tiada siapa tahu bila sebenarnya mereka patut mula risau kerana semuanya berlaku terlalu senyap, terlalu biasa. Sampai bunyi kehidupan harian menutupinya, pintu lift terus terbuka dan tertutup, lampu isyarat pejalan kaki terus berbunyi memanggil orang melintas, penghantar makanan masih tergesa-gesa mengambil pesanan terakhir malam itu, sedangkan di tengah semua bunyi itu, ada seseorang yang semakin tenggelam ke dalam, diamnya sendiri tanpa sesiapa, benar-benar tahu bagaimana mahu menariknya keluar. Saya pernah duduk bersamanya dalam perjalanan pulang. Selepas penggambaran malam, radio kereta memainkan lagu lama yang sudah hampir habis. Jalan raya basah dengan pantulan lampu bandar, dan sepanjang hampir 30 minit perjalanan, Brond hanya melihat keluar tingkap tanpa bercakap banyak. Kemudian tiba-tiba dia membuka mulut seperti mahu mengatakan sesuatu, berhenti separuh jalan, tersenyum nipis. Lalu kembali. Diam semula, sementara di luar. Sebuah restoran mamak masih penuh dengan orang yang ketawa kuat, menonton siaran bola sepak tengah malam. Kerusi plastik terus disusun dan ditarik tanpa henti di atas lantai simen. Dan kipas siling tua di sudut kedai terus berpusing perlahan, mengeluarkan bunyi yang sama, berulang-ulang, seperti sesuatu yang sudah terlalu lama bergerak tanpa pernah benar-benar berhenti. Saya tak pernah cerita perkara ini kepada ramai orang. Mungkin sebab sampai hari ini pun, saya sendiri masih tak tahu kenapa malam itu terasa begitu berat untuk diingat semula. Saya terserempak dengan Brond sekitar pukul 2 lebih pagi di sebuah mesin ATM kecil, berhampiran stesen minyak lama di tengah bandar. Bukan tempat yang orang bayangkan untuk seseorang seperti dia berada sendirian. Kawasan itu hampir kosong, hanya bunyi peti ais minuman dari kedai serbaneka yang berdengung tanpa henti. Dan lampu neon hijau dari papan tanda farmasi. 24 jam di seberang jalan yang berkelip perlahan, seperti hampir rosak. Saya baru keluar dari kereta ketika ternampak seseorang berdiri agak lama depan mesin ATM tanpa bergerak. Bila dia berpaling sedikit, baru saya sedar itu Brond. Dia pakai topi hitam lusuh dan jaket gelap yang saya pernah lihat berkali-kali dulu. Tangan kirinya memegang resit kecil yang sudah renyuk, sementara tangan satu lagi berada dalam poket, seperti orang yang terlalu penat untuk bergerak lebih banyak daripada perlu. Dia nampak terkejut melihat saya,
Tetapi cuma senyum kecil sebelum menundukkan kepala semula. Jalan raya di belakang kami hampir kosong. Sekali-sekala ada motosikal penghantar makanan melintas laju. Bunyi tayar terkena jalan basah memecahkan sunyi beberapa saat sebelum hilang semula. Saya masih ingat, saya bertanya soalan paling biasa, "Kau okey?" Dan seperti selalu, Brond tidak terus menjawab. Dia hanya memandang skrin ATM yang sudah kembali ke menu utama. Sambil lampunya memantul pada wajahnya yang nampak jauh lebih letih daripada apa yang biasa dilihat orang di media sosial, beberapa saat berlalu begitu saja, sampai mesin ATM itu sendiri mengeluarkan bunyi otomatik, meminta kad dimasukkan semula, kemudian dia ketawa kecil, sangat perlahan, jenis ketawa yang lebih dekat dengan menarik nafas panjang daripada benar-benar lucu, dan dia berkata sesuatu yang, sampai sekarang, saya masih ingat cara nadanya. Bukan sebab ayat itu hebat, tetapi sebab cara. Dia mengucapkannya terasa seperti seseorang yang sudah terlalu lama bercakap dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang, orang letih ni, dia berhenti sekejap sambil memandang jalan kosong di depan kami. Bukan sebab kerja sangat pun. Cuma, dia menggosok belakang leher perlahan. Bila lama sangat kena nampak kuat, kau lupa macam mana nak berhenti. Selepas itu dia terus diam, macam menyesal kerana bercakap terlalu banyak. Saya cuba menukar topik, bertanya tentang projek terbaru, tentang rancangan, pas bercuti, tetapi Brond hanya menjawab pendek-pendek. Dan sepanjang kami berdiri di situ, telefonnya bergetar 2 kali dalam poket jaket. Dia sedar, saya nampak jelas dia sedar, tetapi dia langsung tidak keluarkan telefon itu. Menurut beberapa orang yang pernah dekat dengannya, tempoh itu memang masa di mana Brond semakin sukar dibaca. Kadang-kadang dia boleh jadi sangat tenang, sangat hadir. Kemudian tiba-tiba hilang berhari-hari tanpa sesiapa tahu dia berada di mana. Dan malam di depan mesin, ATM itu membuat saya sedar sesuatu yang paling menakutkan tentang manusia. Ada orang yang tidak meminta tolong, walaupun mereka sebenarnya sudah terlalu penat. Mereka hanya jadi semakin senyap, semakin perlahan, sehingga orang di sekeliling mula terbiasa dengan kehilangan kecil itu sedikit demi sedikit. Saya masih ingat sebelum kami berpisah malam itu. Brond berdiri lama di sebelah keretanya, tanpa terus masuk, tangan di atas pintu, kepala sedikit tunduk, seperti seseorang yang belum bersedia. Pulang ke mana-mana, lampu jalan memantulkan bayang panjang di atas lantai parkir yang masih basah. Dan di hujung blok bangunan sebelah, sebuah dobi layan diri 24 jam masih terang benderang. Mesin pengering berpusing tanpa henti di balik kaca besar. Pakaian orang asing terus berputar dalam cahaya putih pucat, satu demi satu, sementara seorang pekerja shift malam sedang menyapu lantai perlahan, tanpa tahu bahawa di luar sana ada seseorang yang kelihatan semakin hilang sedikit demi sedikit demi. Walaupun dunia masih terus bergerak seperti biasa, lepas bertahun-tahun berada dalam industri ini, saya mula sedar ada benda yang hilang, bukan dengan bunyi yang kuat, bukan dengan pergaduhan, bukan juga dengan pengumuman besar di media, tetapi perlahan, terlalu perlahan, sampai kadang-kadang kita cuma sedar bila semuanya sudah lama tiada. Dan bila saya fikir tentang Brond, itulah yang paling tinggal dalam kepala saya sekarang. Bukan satu kejadian besar, tetapi kehilangan kecil yang berlaku sedikit demi sedikit, tanpa sesiapa benar-benar sempat menahannya. Dulu setiap kali penggambaran tamat lewat malam, Brond hampir selalu jadi orang terakhir yang masih duduk bersama kru. Kadang-kadang hanya berbual kosong sambil makan biskut dari meja catering. Kadang-kadang ketawa tiba-tiba sampai semua orang lain ikut ketawa. Walaupun cerita itu sebenarnya tidak begitu lucu,
Bunyi suaranya pernah jadi sebahagian daripada suasana set, sesuatu yang orang tak sedar penting, sampai ia sudah tiada. Kemudian lama-kelamaan, perkara itu mula hilang. Kerusi. Plastik di belakang monitor yang selalu dia duduk kosong lebih lama daripada biasa. Makanan lewat malam makin kerap habis tanpa dia muncul. Dan selepas pengarah menjerit rap, kebanyakan orang terus pulang tanpa lagi menunggu seseorang yang dulu selalu tinggal sedikit lebih lama. Saya masih ingat, satu studio lama di pinggir bandar, tempat kami pernah habiskan hampir 3 bulan penggambaran. Dulu kawasan belakang studio itu selalu penuh dengan bunyi orang berbual, bunyi troli, lampu ditolak, bunyi pintu van produksi dibuka, tutup tanpa henti. Tetapi, satu malam, saya berdiri sendirian dekat tempat parkir, belakang selepas semua kerja selesai. Dan saya tiba-tiba sedar, sudah lama saya tidak dengar ketawa Bront di tempat itu. Hanya bunyi lampu sodium yang berdengung perlahan di atas kepala. Dan beberapa kru teknikal yang melipat kabel tanpa bercakap banyak. Menurut beberapa orang lama dalam industri, perubahan paling menyakitkan memang selalunya datang tanpa drama. Seseorang cuma berhenti duduk lebih lama selepas kerja. Berhenti menelefon tengah malam untuk bertanya perkara remeh. Berhenti muncul di sudut tempat yang dulu selalu ada dirinya. Dan dunia tetap berjalan seperti biasa, seolah-olah tiada apa berubah. Ada satu malam saya datang ke studio lebih awal daripada semua orang. Lorong masih kosong, hanya pengawal keselamatan duduk separuh tidur sambil radio kecilnya memainkan lagu lama yang tenggelam timbul kerana gangguan frekuensi. Saya berjalan melewati deretan bilik persalinan dan ternampak papan nama pelakon yang biasanya digantung di pintu sudah mula ditanggalkan satu demi satu. Selepas projek tamat, pita pelekat yang tertinggal pada pintu itu nampak kecil. Tetapi, entah kenapa terasa sangat sunyi. Nama Bront Palarai, yang dulu orang ulang berkali-kali setiap hari, kini cuma tinggal bekas gam dan kesan kertas pada kayu pintu yang pudar. Saya berdiri agak lama di situ tanpa sebab yang jelas. Dan waktu itu, saya rasa saya mula faham. Ada manusia yang perlahan-lahan hilang, bukan dari dunia, tetapi dari rutin kecil yang pernah membuat mereka terasa dekat. Selepas itu, saya semakin jarang menerima panggilan lewat malam daripadanya. Dulu kadang-kadang, Bront menelefon hanya untuk bercakap tentang babak yang belum menjadi, atau tentang filem lama yang dia baru tonton semula ketika tak boleh tidur. Tetapi panggilan seperti itu mula hilang tanpa saya sedar bila kali terakhir ia berlaku. Dan yang pelik, kita selalu fikir akan ada masa untuk menghubungi semula seseorang nanti, sehingga akhirnya kita sendiri terlupa. Bila kali terakhir suara itu benar-benar hadir dalam hidup kita, satu persatu lampu studio dipadam malam itu, barisan pertama gelap, kemudian barisan kedua. Kemudian seluruh ruang besar itu tinggal cahaya kecil dari pintu keluar kecemasan di hujung dewan. Kerusi pengarah yang biasanya dipenuhi jaket dan skrip dibiarkan kosong begitu saja. Di luar belakang studio, tempat parkir hampir kosong kecuali beberapa kereta kru yang belum pulang. Bunyi enjin lori produksi bergerak perlahan keluar dari pagar utama dan jauh di hujung jalan. Sebuah mesin penjual minuman automatik masih menyala terang sendirian. Menunggu orang yang mungkin sudah lama tidak datang lagi. Kadang-kadang sampai sekarang saya masih tertanya-tanya sendiri. Bront pernah benar-benar bahagia atau tidak? Bukan bahagia untuk kamera. Bukan senyum ketika wartawan memanggil namanya. Bukan wajah tenang di poster filem yang orang kongsi beribu-ribu kali di media sosial. Tetapi bahagia yang sebenar. Bahagia ketika lampu sudah dipadam, ketika telefon tidak lagi berbunyi, ketika dia pulang ke tempat yang tidak dilihat sesiapa. Kerana semakin lama saya mengenalinya,
semakin saya rasa ada jurang besar antara Bront yang dilihat dunia dan Bront yang diam-diam saya lihat di belakang semua itu. Peminat melihatnya sebagai lelaki yang berjaya. Seseorang yang nampak sentiasa terkawal, sentiasa matang, sentiasa tahu apa yang mahu dikatakan di depan kamera. Di media sosial, orang menulis tentang ketampanan, tentang karisma, tentang bagaimana dia kelihatan cool walaupun hanya berdiri diam, dan mungkin mereka memang betul. Kerana Bront memang punya aura yang sukar dijelaskan. Tetapi orang dalam industri pula melihat sisi lain yang jauh lebih sunyi. Seorang lelaki yang semakin lama semakin susah dibaca. Kadang-kadang hadir sepenuhnya dalam satu malam, kemudian hilang terlalu jauh pada malam berikutnya. Menurut beberapa orang yang pernah bekerja bersamanya, ada masa-masa tertentu Bront boleh duduk bersama ramai orang tanpa benar-benar bercakap dengan sesiapa. Ketawa bila perlu, mengangguk bila ditanya sesuatu, tetapi matanya seperti sentiasa berada beberapa langkah jauh daripada tubuhnya sendiri. Dan saya, entahlah, saya rasa saya berada di tengah-tengah semua pandangan itu. Tidak cukup dekat untuk memahami semuanya, tetapi cukup dekat untuk sedar bahawa ada kesunyian tertentu yang tidak boleh ditutup. Walaupun seseorang itu sangat terkenal, saya pernah melihat peminat mengejarnya di pusat membeli belah sampai pengawal keselamatan terpaksa membuka laluan. Orang memanggil namanya dari setiap arah, telefon diangkat tinggi, mahu merakam wajahnya, lampu flash menyambar, tidak. Berhenti. Dan Bront tetap tersenyum sambil melambai perlahan. Tetapi beberapa minit selepas itu, ketika kami masuk ke lift servis yang sempit di belakang bangunan, senyum itu hilang terlalu cepat. Hanya tinggal bunyi kipas kecil dalam lift yang berpusing kasar. Dan pantulan wajah kami pada dinding besi yang kusam. Dia berdiri diam sambil melihat nombor tingkat bertukar satu demi satu. Seolah-olah tenaga untuk menjadi Bront Palare tadi tertinggal di luar bersama orang ramai. Waktu itu saya tiba-tiba terfikir sesuatu yang sampai sekarang masih mengganggu saya. Bagaimana kalau seseorang terlalu lama hidup sebagai versi dirinya yang diperlukan orang lain, sampai dia sendiri lupa bagaimana rasanya menjadi dirinya yang sebenar. Tetapi saya tidak pernah bertanya soalan itu kepadanya. Mungkin sebab saya takut jawapannya terlalu sunyi. Atau mungkin sebab saya sendiri tahu. Ada orang yang tidak perlukan nasihat. Mereka cuma terlalu penat untuk terus menjelaskan apa yang berlaku dalam diri. Mereka, menurut beberapa sumber yang pernah dekat dengannya, Bront memang semakin memilih untuk menjauh daripada kebisingan dunia hiburan. Bukan dengan marah, bukan dengan drama, cuma perlahan-lahan menghilang daripada ruang yang dulu sangat mengenalinya. Dan perkara paling aneh tentang kesunyian seperti itu ialah, ia boleh berlaku tepat di tengah-tengah perhatian ramai. Seseorang boleh dipanggil namanya ribuan kali sehari, tetapi tetap pulang dengan rasa seperti tiada siapa benar-benar melihat dirinya. Malam itu, selepas satu acara besar, saya berdiri jauh sedikit di kawasan belakang dewan sambil melihat Bront masuk ke dalam keretanya sendirian. Pemandunya belum tiba. Jadi dia hanya duduk di tempat belakang tanpa bergerak. Lampu dalam kabin tidak dibuka. Dari jauh saya cuma nampak cahaya kecil. Telefon menyala pada wajahnya beberapa saat. Kemudian gelap semula. Di luar pagar, peminat masih menunggu, berharap dia keluar sekali lagi untuk bergambar. Suara mereka masih kedengaran, samar-samar bersama bunyi trafik malam Kuala Lumpur yang tidak pernah benar-benar tidur. Tetapi di dalam kereta gelap itu, seorang lelaki yang dikenali begitu ramai orang kelihatan terlalu sunyi, sampai saya sendiri tidak tahu sama ada sesiapa pernah benar-benar menyedarinya. Beberapa minggu lalu, saya memandu tanpa tujuan jelas. Selepas selesai satu sesi rakaman yang tamat terlalu lewat,
Bandar sudah jauh lebih senyap daripada biasa. Papan tanda kedai satu demi satu mula dipadam. Hanya beberapa restoran, 24 jam, masih dipenuhi pekerja shift malam yang duduk diam sambil melihat telefon masing-masing. Dan entah kenapa, saya berhenti di sebuah dobi layan diri kecil dekat kawasan apartmen lama yang pernah kami lalui bertahun-tahun dulu. Tempat itu masih terang seperti tengah hari. Walaupun jam sudah hampir pukul 3 pagi, pintu kacanya terbuka separuh. Udara panas dari mesin pengering keluar perlahan bersama bau sabun dan kain basah yang bercampur menjadi sesuatu yang anehnya sangat mengingatkan saya pada masa lalu. Di dalam, deretan mesin basuh terus berpusing tanpa henti. Bunyinya rendah, berulang, hampir seperti dengungan yang membuat orang lupa berapa lama mereka sudah duduk di situ. Seorang lelaki penghantar makanan masuk mengambil pakaian kerjanya yang sudah kering, memasukkannya cepat-cepat ke dalam beg sebelum keluar semula tanpa memandang sesiapa. Beberapa minit kemudian, seorang wanita tua datang membawa bakul plastik biru. Memasukkan shilling satu demi satu sambil mesin di hujung dinding terus mengeluarkan bunyi klik kecil setiap kali pintunya terkunci. Di luar kawasan parkir, lampu sensor menyala dan padam semula setiap kali ada langkah kaki melintas. Semuanya bergerak perlahan, tetapi tidak pernah benar-benar berhenti. Dan saya tak tahu kenapa. Tetapi tempat seperti itu membuat saya teringat pada Bront lebih daripada mana-mana karpet merah atau poster film yang pernah memaparkan wajahnya besar-besar di tengah bandar. Mungkin sebab hidup seseorang kadang-kadang memang tidak runtuh dalam satu malam. Ia cuma terus berpusing, senyap, berulang, sampai orang di sekeliling tidak lagi sedar berapa banyak yang sebenarnya sudah berubah. Saya duduk lama di kerusi plastik dekat mesin pengering paling hujung, memandang pakaian orang asing berpusing di balik kaca bulat yang dipenuhi pantulan cahaya putih, pucat, baju kerja, tudung sekolah, jaket hitam, semuanya bercampur berpusing tanpa arah yang jelas. Dan untuk beberapa saat, saya teringat bagaimana Bront pernah duduk diam di belakang set penggambaran sambil memegang jaket lamanya terlalu lama, seperti seseorang yang takut melepaskan sesuatu, walaupun dia sendiri tidak pasti apa yang sedang cuba dipertahankan. Mesin terus berputar, satu pusingan tamat, kemudian bermula. Lagi, orang datang dan pergi silih, berganti, tanpa ada sesiapa benar-benar memandang antara satu sama lain. Seorang remaja lelaki tertidur sambil menunggu pakaiannya kering. Seorang pekerja kedai serbaneka masuk membeli air tin sebelum hilang semula ke malam yang hampir kosong. Dan di sudut berhampiran mesin minuman otomatik yang lampunya berkelip perlahan, seorang wanita bertopi gelap duduk sendirian sejak tadi tanpa bergerak banyak. Hanya melihat pakaian di dalam mesin terus berpusing dari satu putaran ke putaran berikutnya. Seolah-olah ada kehidupan yang tetap berjalan seperti biasa di luar sana. Walaupun jauh di dalam diri seseorang, mungkin sudah terlalu lama terasa penat untuk terus menjadi kuat